bukan gadis biasa. Rasanya ramai orang tengok cerita ni kan, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okay. I gave you my heart. Hai, okay. So hari ni nak bercerita tentang cerita yang tengah viral dekat TV sekarang ni. Tahu kan TV3 sekarang ni, tahulah pukul 9 ada cerita-cerita yang best, drama-drama yang best, pukul 7 ada drama yang best. Tapi hari ni Ana nak cerita tentang satu cerita ni. Cerita apa ni? Bukan gadis biasa. Rasanya ramai orang tengok cerita ni kan, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Okay. So cerita ni sebenarnya dia menggeramkan semua orang. Siapa yang tengok cerita ni mesti geram sebab ini adalah arahan daripada JS Pictures kan, Sheila Rosli punya company lah dengan suami dia. Jadi dekat sini yang menggeramkan adalah watak-watak utama tu. Siapa yang geram dengan Opah? Siapa yang geram dengan watak Opah? Watak siapa lagi? Watak si Amir. Memang menyakitkan hati. Okay. So untuk cerita ni, ringkasan cerita ni lah setakat apa yang kita dah tengok dekat TV kan. Dia mengisahkan dua keluarga di mana keluarga ni adalah keluarga miskin, iaitu keluarga si Johana yang Jo Aida Jebat tu, dan keluarga si Ryan ni. Keluarga si Amir dan Ryan. Kaya dan miskin. Tapi dia bukan mengisahkan cerita dua darjat. So cerita ni je sebenarnya perlukan kita banyak berfikir tau. Sebab dia macam bukan yang kita boleh expect, oh lepas ni akan jadi macam ni, lepas ni akan jadi macam ni. Tak. Dia mengisahkan dua darjat miskin dan kaya, tapi diorang ada kena-mengena dan banyak moral juga dalam cerita ni sebenarnya kalau kita tengok balik. Dan cerita ni sangat memainkan kita punya emosi, menggeramkan. Okay. So untuk cerita ni sebenarnya kalau nak ikutkan dia punya jalan cerita dia bukan macam cerita drama biasa tau. Maksudnya kita dah boleh tahu dah, oh lepas ni lah dia akan jumpa orang ni, dia akan jumpa tu, dia akan buat ni, dia akan buat tu. Tak. Cerita ni dia perlukan kita berfikir sebab kalau korang tengok daripada episod pertama sampailah semalam episod ke-7. Kalau tak silap semalam episod ke-7 kan. So dia membuat kita berfikir sebab dia throwback balik. Okay, saya contoh salah satu scene adalah scene Joe. Dia pegang anak dia si Aisyah tu. Jadi bila orang tengok balik, bila masa je dah ada anak semua, masa je mengandung. Rupanya bila episod yang seterusnya dia throwback balik. Okey, rupanya tu anak kakak dia yang pernah melarikan diri sebelum ni. Jadi cerita dia banyak perlu kita berfikir dan jangan throwback. So baru kita akan tahu jawapan dia. Dan cara jalan cerita ni membuatkan kita nak tengok dan perlu tengok sampai habis untuk tahu apa yang akan jadi. Sebab dia adalah bukan yang kita boleh expect apa akan jadi. Lepas ni apa akan jadi. Episod esok apa akan jadi. Kita tak boleh nak expect benda tu. Macam Amir, macam si siapa, Ju apa semua tu kan. Kita tak tahu apa. Macam tiba-tiba je dia dah balik kat Malaysia. Sebelum ni kat London. Tiba-tiba banyaklah benda yang kita rasa macam apa macam ni? Apa macam ni? Kenapa jadi macam ni? So kita rasa macam rasa geram, nak tahu juga apa yang jadi sebenarnya. Macam mana si Aida Jebat tu boleh ada anak pula, bila masa pula dia mengandung. Lepas tu si aku pula pergi mana? Pak Ya pula pergi mana? Tiba-tiba menghilangkan diri, kena tangkap ke? Orang belasah dia ke? Dia melarikan diri tapi dia selamat ke? Beberapa sekali kena tangkap. Episod semalam dia baru keluar daripada penjara. Barulah kita tahu yang dia dah keluar daripada penjara. Nampak tak jalan cerita dia? Yang membuatkan kita rasa nak tengok lagi apa akan jadi pula. Macam tu. Okay, so untuk watak-watak yang saya nak cerita tentang apa? Watak-watak dalam cerita ni, watak utama lah. Maksudnya watak yang memainkan emosi kita semua yang tengok ni cerita ni. Okay, untuk watak Opah. Watak Opah anda pasti semua orang geram dari episod pertama sampailah episod ke-7. Kita latest lah kan. Okay, so watak Opah ni apa yang anda boleh cakap, dia adalah satu watak yang orang geram sebab orang kata dia buat macam tua apa semua, yang dia buat suara macam tu. Tapi watak dia sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya menjadi, kalau nak tengok balik ada je Opah yang macam rupa muda sikit lah apa kan, tapi suara macam tu ada je macam tu. Siapa kata tak ada? Ada je watak Opah yang macam yang Sheila Rosli buat tu. Cuma orang macam geram sebab bila dia, orang kata dia over berlakon. Tapi memang betul watak dia memang menjadi, bagi Ana memang menjadi dan buat orang menyampah. So menjadilah tu bila orang menyampah, betul tak? Okay, so untuk watak Opah ni, dia watak yang jahat
Watak Opah ni dia sebenarnya jahat sangat dan seram. Masa dia dah makin tua, nampak tak dia punya mata itu masa dia baring kat meja, dia tengok Joe apa semua kan. So macam menyeramkan lah. Dia macam sekejap je mengintai Joe masa mula dia nak jumpa Joe tu. Jadi kat situ pun dah rasa macam apa hal dengan orang tua ni kan, gila ke, tak betul ke. Dah lah kita tak tahu apa jadi sebenarnya dia ni, asal dia berjaya keluar rumah. So macam banyaklah dia punya jalan cerita ni yang orang cakap best. So itu untuk watak Opah lah. So dia menggeramkan, dia jahat dan dia menakutkan, seram. Itu untuk watak Opah. Okay, so watak yang kedua adalah watak si Amir. Amir ni selalunya kat luar kita tengok dia berlakon, jarang dapat watak-watak jahat kan. Tapi lakonan dia kali ni dalam cerita ni memang dia dapat watak jahat dan memang sangat-sangat menjadi dan memang menggeramkan sebab dia macam kita dapat lihat dia adalah seorang player yang sombong, yang angkuh, yang belagak sebab dia kaya kan. Tapi kaya pun atas satu family lah dalam cerita tu. So dalam watak tu dia memang sangat jahat dan dia kaki perempuan. Kalau kita tengok balik, dia sekejap dengan staff ni, sekejap dengan siapa si Emma pula. Caca Mak Embong. Kat situ pun dah tahu dah memang dia jahat. Daripada kecil pun dah tahu dia jahat dan menggeramkan sampailah ke besar. Okay, satu lagi watak si Aida je iaitu Johanna. Johanna ni dia adalah satu watak yang dulu dia lembut, dia macam penakut, tapi lepas dia dah terkena dengan orang jahat, Pak Ia suruh dia jadi seorang yang kuat, seorang wanita yang kuat. Sebab tu bila dia dah besar je, rambut pendek, jadi dia agak berkelakuan macam lelaki. Tapi kita sendiri boleh nampak dia masih lagi nampak kewanitaan dia sebab dia sangat baik. Dalam situ dia baik, dia macam orang kata prihatin. Tengoklah masa Ryan nak beli air tu, dia belanja. Lepas tu apa lagi, dia jaga si Aisyah tu, anak kakak dia. Lepas tu dia jaga Opah yang dia jumpa tu kan, Opah nak ikut dia balik rumah. So dekat situ pun nampak walaupun dia tomboy, walaupun dia berkelakuan seperti lelaki, tapi dia masih berhati lembut seperti seorang wanita biasa. Okay, so itu watak untuk Aida Jebat lah sebagai Johanna. Okay, lepas tu untuk watak Ryan pula, watak Ryan ni kelakar sikit sebab dia jenis yang sekejap emosi marah, dia sekejap dia buat lawak. Sekejap emosi marah dia buat lawak. Macam dia jumpa dengan si Johanna, dia jadi macam kelakar, jadi macam apa, happy lah, dia kelakar. Tapi bila dia dengan kawan dia kat office apa semua, dia jumpa ayah dia apa semua, dia jadi marah lah muka dia. Dia pandai lah mainkan peranan kan, sebab bila jumpa yang family dia geram, dia marah. So muka dia macam bad mood, marah apa semua. So tapi bila dia jumpa Johanna tu memang dia sangat kelakar. First time tengok dia bisa menari macam tu kat depan kedai lah, apa semua buat lawak kan. Itu untuk Remy Ishak. Okay, lepas tu yang paling best sekali adalah watak Pak Ia. Watak Pak Ia ni tak tahulah nak cakap macam mana, sebab watak Pak Ia ni kalau kita tengok balik, dia masa mula awal cerita dia macam orang yang jahat. Masa mula lah saya tengok cerita tu kan, masa mula tu dia macam orang yang jahat lah, sebab dia jadi guard apa semua lah kan, kat kedai-kedai apa semua, dekat restoran apa semua tu lah. Lepas tu tiba-tiba bila dia jumpa dengan Joe apa semua, dia banyak bantu. Joe dengan kakak dia kan masa mula dia lalu kat rumah, dia bagi makanan, dia tegur lapar ke, sakit ke apa semua. So dia yang bantu anak-anak tu lah, kakak dia dengan si Joe tu. So mula kita ingat dia jahat, rupanya okey, dia sebenarnya baik. Walaupun nampak dia macam garang, macam bila masa kaku-kaku lah apa lah, dia marah semua orang, tapi dia sebenarnya baik sebab dia tolong jiran dia yang mak bapak dia tak endahkan dia. Jadi kat situ pun kita tahu watak Akum Safa ni baik, walaupun dia punya luaran nampak macam dia jahat, macam orang kata apa lah, macam gat-gat jahat tu lah, orang panggil apa tak lah, ni tak tahu nak sebut. So lebih kurang macam tu lah. So cuma watak Pak Ia ni dulu kan dia kalau ikutkan aku kan, dulu kan dia macam berisi sikit, tapi yang ni dia kurus sangat. Tak tahu kenapa, harap-harap dia tak ada apa-apa lah, harap dia kurus tu hanya apa orang cakap, efek makeup je. Tapi memang nampak dia kurus sebenarnya. Jadi
tu saja yang nak cerita sebab cerita ni memang menggeramkan dan hari-hari kita akan tengok cerita tu. Tapi Ana tak tengok dekat waktu lepas saya tengok kat TV, Ana akan tengok dekat online saja. Kan senang boleh lipik balik. Yang mana yang geram tu kita lipik balik. So macam-macam komen jumpa kat situ. Semacam. Tapi cerita tu memang terbaik. Sebab dia tak bagi kita fikir, dia tak bagi kita tahu apa yang akan terjadi. Dia nak suruh kita berfikir dan kadang-kadang benda tu memang bukan yang bukan yang kita expect. So apa yang kita expect tak jadi. So dia jadi, satu lagi, watak si Ozlin. First time Ana tengok dia berlakon jahat. Tak tahulah kalau dia pernah berlakon dekat drama lain ke apa sebelum ni kan. Tapi first time Ana tengok dia berlakon jahat. Rasanya lagi geram dekat Ozlin daripada Opah kalau ikutkan. Sebab rasa macam, kenapa je nak sampai buang hajar dengan suami dia. Lepas tu dia manjakan sangat anak dia kan, tak puasa apa semua. So lepas situ nampak jahat sangat sebab dia nak harta Opah. So dia nak suruh Amir tu buat baik dengan Opah. So rasa macam memang nampak dia jahat sangatlah berbanding dengan Opah kalau ikutkan sebenarnya. Sebab Opah pun dia just nak yang terbaik untuk cucu dia. Tapi yang ini dia nak harta, dia kurang ajar dengan suami, dengan tak solat, dengan tak puasa, makan selamba je macam tu. Jadi kalau nak bandingkan dua watak ni, yang paling jahat adalah dalam cerita ni sebenarnya Ozlin lah. So Tanta sebenarnya dia yang punca semua terjadi macam tu kan. Siapa tahu, betul tak? Sebab dia disebutkan dalam satu scene tu, dia cakap, dulu aku nak kau tak nak. Waktu dia cakap dengan adik suami dia. Lepas tu dia kahwin dengan suami. Rupanya dia sekarang kan kahwin dengan suami. Apa cakap dia? Dia cakap macam tu lah. So dia cakap, dulu aku nak kau tak nak. Dia cakap dekat adik ipar dia. Kiranya adik suami dia lah. Jadi kita pun tak faham apa sebenarnya yang terjadi antara dua orang sebenarnya. Lepas tu dia pula ada skandal lain dekat luar. So siapa pula skandal dia dekat luar? Cerita ni banyak macam sini berkait. So kita enjoy je lah, tengok je lah cerita ni, okay? Okay, so jangan nak sharing sebab kita tu pun tak habis, kita pun tak tahu apa ending dia. So nantikan je lah dia punya ending nanti. Okay, jangan lupa tengok cerita Bukan Gadis Biasa. Okay, bye. I gave you my heart.